Datuk Seri, selain daripada keberkesanan jentera parti dalam MCA umpamanya yang Datuk Seri sekarang nak susun, nak buat, imej kepimpinan juga perlu untuk menangkis kritikan bahawa MCA tidak kuat. Jadi saya lihat dan apabila berbincang dengan ramai orang politik di waktu yang lepas, itu menjadi salah satu perkara yang membuat orang tak suka dengan MCA pasal imej. Saya kata imej ni perlu kita bina semula. Di mana saya mula tadi, saya dah katakan bahawa kita tidak boleh angkuh lagi. Oleh itu, saya sebagai pemimpin yang baru, saya perlu dengan rendah diri dan juga dengan hormatnya, saya dengan orang kata very sincere, dengan ikhlas, nak tunjukkan kepada rakyat bahawa kita nak berkhidmat. Kita benar-benar nak menjaga masalah dan juga membela nasib rakyat. Kita tidak mau bermain politik. Orang kata kadang kalau dulunya banyak ni ahli politik, banyak janji, banyak orang kata bersuara, tapi semuanya janji kosong. Tapi buat sekarang MCA tidak boleh lagi beri janji kosong, tidak boleh lagi berlagak, tapi yang penting kita perlu benar-benar tunjukkan diri kita semua adalah seorang pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang dedikasi, yang benar-benar nak membuat orang kata kerja untuk rakyat. Apabila rakyat lihat kita ni sincere, kita ni ikhlas, maka saya yakin mereka ada keyakinan balik. Kita kena kembalikan keyakinan rakyat kepada kita dulu. Kalau rakyat tak yakin pada kita, apa yang kita buat tu semua tak betul. Kalau rakyat tu orang dah benci pada kita, apa yang kita buat baik pun semuanya tak betul. Oleh itu, apa yang saya nak kata sekarang, start from ourselves. Mulakan daripada diri sendiri, kepimpinan saya dan juga semua ahli jawatankuasa pusat saya nak tunjukkan kepada masyarakat Cina dan juga rakyat jelata bahawa MCA sekarang adalah satu kepimpinan baru. Berilah kita ke peluang. Give us a chance. Kita beri peluang pada kita. Kita nak tunjukkan bahawa kita benar-benar nak kerja, kita benar-benar nak berkhidmat untuk masa depan dan generasi akan datang. Okey, Datuk, kalau saya tanya, agaknya dalam merangka rancangan mengembalikan MCA ke zaman gemilang dia dulu, di mana agaknya, kalau kita tanya daripada kawasan, apakah luar bandar, bandar dan industri, agaknya di mana MCA boleh dapat balik sokongan-sokongan ini yang sebelum ini sudah lari daripada MCA? Kuasa MCA pada masa dulu, satu ketika cukup kuat daripada Kampung Baru. Semua kampung baru Cina yang ada di luar bandar memang penyokong kuat, penyokong setia parti MCA. Dan memang sehingga sekarang masih lagi penyokongnya kuat dalam kampung-kampung baru dan juga di kawasan-kawasan luar bandar. Kita boleh teruskan perjuangan ini, dan saya nak jelaskan di sini bahawa nak tunjukkan keikhlasan kita ini, saya sebagai pemimpin MCA yang baru, saya akan turun padang. Saya sendiri akan memimpin semua jawatankuasa pusat balik kepada akar umbi bersama dengan mereka, berbincang dengan mereka, dan bukan sahaja mesyuarat di Kuala Lumpur. Kita boleh bermesyuarat barangkali di Tanjung Malim, boleh kita pergi ke Alor, boleh kita pergi ke Kota Baru, mana-mana. Kita boleh teruskan bahawa pemimpin MCA di peringkat pusat perlu berada di akar umbi, dan kita perlu gerakkan pergerakan yang besar-besaran bersama dengan rakyat agar mereka jelas bahawa ini kepimpinan yang ikhlas, kepimpinan yang boleh dipercayai, dan mereka boleh berikan satu peluang kepada kita untuk kembalikan kebanggaan MCA. Datuk Seri, saya kalau kita tengok dalam politik tanah air sekarang ni, kawasan-kawasan bandar tu macam tidak lagi boleh dijadikan sandaran untuk parti pemerintah. Bandar-bandar ni kebanyakannya dah pergi kepada parti pembangkang. Agaknya apakah cara yang boleh dilaksanakan untuk ambil balik bandar-bandar tertentu umpamanya? Tidak sebenarnya semuanya penyokong bandar menyokong pihak pembangkang. Saya rasa memang ada isu-isunya tertentu. Contohnya melalui media masa yang baru, iaitu melalui website, Facebook dan Twitter sebagainya. Maklumat disampaikan kepada generasi yang baru. Ada yang tak lengkap, ada yang tak betul. Saya rasa kepimpinan baru saya juga akan melihat bagaimana kita boleh mencapai orang kata mendekati
penyokong-penyokong kita di peringkat bandar. Saya rasa usaha perlu lakukan. Memang kalau di luar bandar lebih senang kita dekati mereka kerana boleh mereka dicapai dengan mudah kerana mereka memang ada di kampung, berada di tempat bau, tempat-tempat taman, kita boleh berjumpa. Tapi di bandar-bandar ni migrasi dan juga perubahan begitu besar. Boleh barangkali tahun ini beliau tinggal di sini, tahun depan barangkali dah pindah. Tapi masih lagi pergerakan dia cukup besar dan tapi kita perlu sekarang dengan adanya media yang baru, dengan adanya telefon bimbit yang canggih, maka saya rasa kita perlu juga ubah dari segi cara penyampaian perkhidmatan kita. Perkhidmatan kita kena berubah. Dan saya telah pun sarankan kepada kerajaan bahawa kalau dulu kita memang ada ketua-ketua masyarakat di peringkat kampung, saya rasa sekarang sudah tiba masanya kerajaan perlu wujudkan lebih banyak agensi-agensi kerajaan di bandar. Kita tak boleh wujudkan agensi luar bandar saja. Kita perlu ada banyak agensi di bandar agar kita rakyat di bandar dapat melihat dan mendapat perkhidmatan kerajaan. Kerana di bandar mereka tak dapat perkhidmatan. Mereka hanya dapat persediaan infrastruktur yang baik. Tapi dari segi perkhidmatan, personal touch, kerajaan, agensi tidak ada. Ada dua soalan lagi, Datuk Seri, sebelum kita habis. Saya nak tanya, dalam penelitian saya dalam MCA, masalah dia kadang-kadang antara Presiden dengan timbalan Presiden. Saya tengok tu kerap kali berlaku lah, Datuk Seri. Sekarang, Datuk Seri Presiden, Datuk Wee Ka Siong Timbalan. Datuk Wee Ka Siong dilihat sebagai orang yang agresif sikit lah. Jadi kawan Cina saya bagi ungkapan inilah. Dia kata, Datuk Seri betul kan kalau saya silap, dia kata ni Pai Nian, Hai Nian. Maksudnya orang baik dan orang jahat. Apakah ini ada kena-mengena dalam nombor 1 dengan nombor 2 dalam MCA ni? Saya dalam sejarah MCA memang dari segi orang kata kalau nombor 1 dengan nombor 2 ni selalu berlawan. Selalu tidak ada dalam satu faction yang sama. Tapi kali ini kita lihat bahawa orang nombor 1 dan nombor 2 dalam MCA adalah daripada orang kata kumpulan dan faction yang sama lah. Memang kita tak ada apa-apa banyak perbezaan, tapi dari segi sifat dan karakter dia berbeza. Dari segi cara bawa diri kita berbeza sikit. Saya rasa itu tak ada masalah dari segi perjuangan parti. Soalan last, Datuk Seri. Masa pilihan raya yang lepas tu, Datuk Seri menang sikit sangat Saya tengok Datuk Seri bila diinterview dalam televisyen tu merasa macam nak menangis, sedih sangat Jadi sekarang macam mana? Saya rasa memang bimbang lihat pada masa depan MCA. Kerana itu bukan orang kata kekalahan saya. Ini satu kekalahan parti yang teruk pada masa itu selepas pilihan raya yang dulu. Oleh itu rasa sedih itu memang ada terlihat dalam muka saya, dan saya dah orang kata lepas kita imbas kembali dan juga membuat orang kata berbagai kajian semula, kita dapati memang parti kita boleh lagi kita berubah menghadapi masa depan ini dengan lebih kukuh lagi, dan ada banyak rancangan saya sediakan untuk menghadapi ini. Datuk Seri, kita sudah sampai di penghujung rancangan soal jawab. Saya nak ucapkan terima kasih kerana datang ke studio dan selamat maju jaya dalam perjuangan sebagai Presiden MCA yang baru. Terima kasih. Terima kasih.